لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث حديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh barakah, hari yang penuh dimuliakan oleh Allah taala, pada bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dapat lagi sama-sama kita duduk di dalam satu majlis yang disebut sebagai taman-taman syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang berada di taman-taman syurganya sehingga dituntut oleh syariat dan agama. Bahkan Nabi menyebut dalam satu hadis, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takum khamis fatuhlik. Yang saya hormati tuan pengurusi majlis yang sudi menjemput dan semua para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis yang saya sebut tadi adalah hadis yang dituntut untuk kita menjadi salah seorang daripada apa yang saya sebut. Alimah, jadi orang yang mengajar, orang alim yang mengajar. Kalau tak mau jadi orang alim yang mengajar, atau muta'allimah, orang yang belajar. Ada malam ni dikira orang mana? Malam pun siang, subuh pagi. Ingat malam semua. Dah pada subuh ni, dah kita nak kira orang mana kita ni? Au alim, au mustami'an, au mustami'an.
yang ketiga. Kita pagi ni jadi orang yang ketiga. Nak jadi orang alim, kena belajar biar pandai boleh sapa korang. Tahu boleh sapa korang. Macam saya, hak pertama saya tak mampu. Saya jadi hak kedua. Tapi saya ambil hadis Nabi, balighu anni walau ayah. Sampai walaupun satu ayat. Walaupun tak alim, dah kita ambil. Apa Nabi sebut, suruh kita sapakan walaupun sedikit. Sebab kita, segala ilmu yang kita ada adalah kita ambil daripada guru orang-orang alim. Kita tak alim pun. Tak, orang kata orang alim, ustaz. Tak alim, kita ambil ilmu orang pun. Guru ni, ustaz ni. Tak. Contohnya kita belajar. Kita ambil daripada kitab tu. Bukan kita alim kita buat kitab ni dah. Dah, kita bukan buat bahagian tafsir kitab. Kita ambil tafsir kitab orang dah. Ada orang yang ambil kitab tafsir orang. Lepas tu mengajar kata dia pandai pada orang tafsir. Satu bijak dah, cerdik pada orang. Dah, yang kita tak boh. Akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita jadi orang yang ketiga, au muta'alliman, au mustami'an. Yang kedua kita belajar. Jadi orang belajar ni kena menutup bawa kitab. Ke ada bawa kitab lagi ni. Ada dah tahu aku nak bawa kitab dia lagi. Dah bawa kitab. Yang ketiga adalah mustami'an. Kita dikira orang yang mendengar. Orang yang mendengar, ambil faedah. Ambil pendoman. Apa yang akan disampaikan, apa yang akan diceritakan. Au muhibban, jadi orang yang kasih kepada mereka. Siapa? Orang alim, orang belajar dan orang yang mendengar. Nabi sebut jangan jadi orang yang kelima. Alim pun tak, belajar pun tak, dengar pun tak. Lepas tu cinta kepada mereka pun tak. Celaka hidup mereka. Celaka lah Nabi sebut, celaka. Ini yang kita bimbang, ini yang kita takut. Dan Nabi sebut lagi dalam satu hadis, "Idza marartum bi riyadil jannah fartau." Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilaquz zikr. Apabila kamu melalui taman-taman syurga, maka hendaklah kamu duduk. Habis suruh kita duduk, kita singgah fartau, maka berhentilah ataupun duduklah. Sertailah. Sahabat tanya, wa ma riyadul jannah? Apa itu taman syurga ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halaquz zikr, iaitu majlis ilmu, majlis zikir, majlis yang mendekatkan kita kepada Allah, yang mengingatkan kita tentang agama Allah, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini insya-Allah, oleh kerana kita ni baru pertama kali mai sini dah. Bukan mai sini pertama kali. Mai kuliah masjid ni pertama kali. Dah alhamdulillah. Hari ni kita nak cerita. Dah nak kita jangan alhamdulillah pada pagi ni ramai yang hadir solat subuh berjemaah. Maka ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang solat subuh berjemaah dan ia menjauhi daripada sifat orang-orang munafik. Dan Nabi SAW sebut kelebihan orang yang solat subuh juga. Man shallal isya'i fil jama'ati faka'annama qama nisfal layl
Wa man shalla subh fi jama'ati fa ka'annama shallal lail kullu. Barang siapa yang solat isyak secara berjemaah, seumpama dia solat nisfu lail, iaitu separuh malam. Dan sesiapa yang solat subuh secara berjemaah, seumpama dia solat malam sepenuh malam, iaitu kullul lail, iaitu tiap malam, sepenuh malam, daripada sepanjang malam. Lailul kullu, iaitu malam yang penuh, iaitu daripada lepas isyak dia mayang buat ibadat sampai ke subuh. Tengok kelebihan orang solat subuh berjemaah. Tu kelebihan. Kadang-kadang kita hari cuti je boleh start, hari lain tak boleh. Kita buat bekal hari cuti, hari lain tak boleh start. Bapa tak boleh. Boleh je buat dengan keluarga sebelum nak keluar daripada bekerja. Lockdown start. Esok kalau kita mati, kita nak kabur lockdown ke Tuhan? Nak jawab ke gitu? Mazhab Syafi'i sunat muakkad je ditutup. Kalau pernah sejik ni, kalau pernah sejik tak boleh dah Ustaz. Dah PKP. Mulut yang buat alasan lah. Mulut mari. Mulut mari sudah. Esok amalan kita siapa? Kita tak boleh nak menyesal dah lah. Kita tak boleh nak menyesal. Tak boleh nak rasa rugi. Sebab apa? Kita tak ada amal. Kita tak ada ibadat. Masa kita untuk agama, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Semayang adalah untuk kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada pagi ni kita nak sebut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asas pepanduan keselamatan umat di akhir zaman. Kita semua duduk di akhir zaman. Yang mana di akhir zaman ni banyak cabaran-cabaran yang kita akan lalui. Antaranya cabaran yang Nabi SAW suruh kita berpegang teguh dengan hadis. Dan Nabi SAW berwasiatkan kepada kita supaya kita bertakwa kepada Allah. Berpegang teguh perintah Allah, taat segala perintah pemimpin-pemimpin Islam. Pemimpin yang mengikut Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dari kalangan hamba. Jika kamu melihat perpecahan Nabi sebut, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Jika kamu melihat banyaknya perpecahan, banyaknya pergaduhan, ikhtilaf, tak leni kan? Tak. Orang balah bak khilafiah aja. Boleh ke tak? Ulama susah lah bedah. Kita hari ni baru nak balah mula. Ini jadi masalah. Ada bayar ngaji 2-3 grab. Tak, duduk luar sikit tengok bahamat pelik-pelik. Buat balik Malaysia. Malaysia nak banding dengan negara luar. Tak. Malaysia adalah lebih selamat dan lebih baik. Berapa baik Ustaz? Dah Malaysia tak ada tok guru alim macam orang dulu. Apa? Sebab Malaysia dia ada jabatan dia. Tak, jabatan panggil bab pemeliharaan agama. Itu kelebihan Malaysia. Nak dibandingkan di Indonesia, jauh sama sekali. Batu Indonesia, segala fiqh, segala mazhab, segala
golongan ada belaka. Golongan ikut hadis saja ada. Golongan Syiah ada. Golongan Khawarij ada. Golongan macam-macam golongan. Kita di Malaysia, kita dijaga oleh Jabatan Kemajuan Islam. Ataupun kita sebut JAKIM yang jaga. Ataupun kita sebut dalam negeri-negeri tak, Jabatan Agama negeri-negeri yang jaga agama. Supaya apa? Supaya tidak terpesong. Dan juga dibuka ruang. Tak, ia buka. Ia sebut apa yang kita kena ambil jalanan. Kita di sini mestilah tidak dapat tidak kita berjalan dengan dasar Ahlussunnah wal Jamaah dengan mengikut akidah Asy'ariyah Maturidiyah dan bersyariat dengan syariat fiqh Imam Syafi'i rahimahullah dan bertasawuf. Tasawuf yang dipelopori ulama-ulama muktabar seperti mana Syekh Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ni. Cuma orang beramal kedok. Etika ada dak, orang beramal kedok. Orang ikut kedok. Dah luar ustaz, warna ustaz belajar, nak belajar. Sebab di luar sana, macam contoh kita pergi ke Mesir ke, pergi ke Jordan ke, pergi ke Syria ke, Syria tak boleh nak pergi lah. Tak, pergi Turki. Macam baru-baru ni kita pergi ke Turki. Semalam sahabat kita ada di ke Turki. Tak, sebab kelas dia buat muka dah. Walaupun COVID 178,000 tak tahu aku tak ingat. Tak, doalah keselamatan mereka. Tak, baik. Kita pergi. Boleh je kalau aku nak bawa pahaman hak ada di Turki. Kalau aku bawa pahaman hak ada di Turki, aku ambil mazhab Hanafi. Orang makan mazhab Hanafi duduk dalam Malaysia. Duk balah orang. Balah lah. Dalam mazhab Hanafi mana ada jemaah masbuk muafiq macam kita. Imai tak boleh nak latih bodoh-bodoh gitu. Contoh kalau kita nak membayang Allahu Akbar. Tak, kalau orang tu tak setuju jadi imam, kita membayang juga belakang dia, batal membayang kita. Dah udah ia kena lantik, dilantik, imam yang dilantik. Macam imam masjid ke, ataupun mu jadi imam, dia setuju. Baik. Sebab ia kena niat imam dah. Macam kita mazhab Syafi'i, tak ada salah. Imam dah niat imam pun sah sembahyang. Ya dah ustaz. Makmum je wajib kena niat makmum. Kalau dia niat makmum, mu ikut imam dah sah sembahyang. Wajib kena niat. Saja aku dah solat subuh 2 rakaat makmuman ataupun mengikut imam kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib kena sebut. Jangan ikut imam. Imam tu wajib. Tapi tak dapat pahala imam. Kalau mazhab imam Abu Hanifah, imam kena sebut. Kena jadi imam. Sebab dia setuju jadi imam baru boleh. Lepas tu kalau kita tengok pelik, banyak jemaah. Sini ada, situ ada, situ ada. Tak pelik. Dia tak ada jemaah banyak, dia ada seorang mayat seorang. Lebih baik mayat seorang daripada mayat ramai. Itu masalah. Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Dah banyaklah kalau kita nak cerita. Setelah orang puas tak batal.
Oh iya dah, oh situ ada batal, tempat tu memang. Kalau bawah tu kat orang lagi. Tengok adik lah, tengok adik. Memang aku tengok adik kau. Cuma kita ikut. Dah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i ni tak tersepit. Cuma dia halusi. Ada orang kata mazhab Syafi'i ni sepit sangat. Tak sepit pun. Dia halus dalam ibadat. Kita kalau nak ibadat biarlah sempurna. Macam kita nak buat kerja ke, nak buat rumah. Takkan kita buat bodoh-bodoh ke, buat bodoh-bodoh gitu lah. Memang kita ikut spek dia. Kena jaga gini. Lagi lama mana kita nak guna. Berapa tahun kita nak pakai. Tak? Ibadat pun gitu juga. Sebab apa? Kita nak biar Allah Ta'ala terima ibadat kita. Dia semayang. Biar semayang kita diterima oleh Allah. Dah masalah lain tak terima lah. Terima. Itu pandangan dia, bukan pandangan kita. Dan kita ni nak ikut mana sih? Ikut hak orang ramai pakai. Ikut hak orang awam. Orang awam orang lagu mana? Orang yang tahu. Sebab tu kalau kita tengok dalam istilah orang awam dengan orang jahil dua perkara yang beza. Hari ni bukan orang awam, orang jahil ramai. Tak tahu buat agama, hak tu jadi masalah. Hak kita nak biar jadi orang awam, tahu. Sekuat-kuatnya pandai ilmu fardu ain sah. Betul. Hukum akang. Dalam hidup dia, dalam sekuat-kuatnya dia ada akidah yang benar, akidah yang salim. Wajib bagi dia kena belajar ilmu akidah. Talabul ilmi faridatun. Dituntut belajar ilmu fardu ain. Faridatun ala kulli muslimin. Di atas tiap-tiap orang Islam. Kita semua ngaku Islam. Bapa tak semayang. Bapa kita tak belajar ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain, ilmu yang dituntut. Ilmu apa dia? Ilmu akidah, ilmu asas. Pegangan kita nak jadi baiknya syariat, baiknya akidah dulu. Yakinnya apa ilmu akidah? Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Kita kena kenal Allah. Apabila kita kenal Allah, barulah kita buat amal. Kita bersyariat dalam keadaan rasa tenang. Kenapa? Kita tahu kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni masuk musim hijrah. Orang akan cerita tentang hijrah. Apa hijrah? Berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Berpindahnya Rasulullah SAW daripada Mekah ke Madinah. Ada orang sampai satu tahap. Dah. Ini nak cerita bab benda lain. Siapa yang boleh kata Rasulullah ni jadi pelarian? Seolah-olahnya Rasulullah ni adalah set-set pelarian. Islam tertegak dengan pelarian, khususnya Rasulullah. Tak boleh kamu gitu. Tak ada adat. Orang lagi dia aku mari sini, aku pelarian juga. Dok dari Kuala Berang mari ke Mok Siri, kenapa ni? Kampung dia. Dah ingat masjid batu 1,5 batu 2,5 ke mana? Betul tak? Ke salah sebut tak? Dari tu Kuala Berang kira aku pelarian juga main sini. Tak betul lagu tu. Aku dijemput. Bukan aku lari, aku dijemput. Dah, Rasulullah pun gitu juga. Kalau orang tanya, sebab apa Rasulullah SAW berpindah daripada Mekah ke Madinah? Yang pertama, atas sarahan, atas arahan, atas perintah daripada Allah Ta'ala. Satu, wajib kita kena percaya, kita kena yakin. Yang kedua, kerana umat Islam ditindas dan umat Islam perlu kepada pembelaan. Di sana, penduduk-penduduk Ansar ataupun penduduk-penduduk Yathrib sebelum namanya Madinah
meminta Rasulullah SAW untuk bersama-sama mereka menegakkan Islam di bumi mereka. Dan dilantik Rasulullah menjadi pemimpin. Kedua, seorang lagi pakat. Supaya apa? Supaya mudah gerak Islam. Kerana Rasulullah telah dapat menyatukan di antara umat yang balah. Aus dan Khazraj balah semua. Sepanjang tahun balah. Apabila datangnya Islam, mereka berbaik. Walaupun berpuluhan tahun mereka balah, hampir ratusan tahun balah. Datangnya rahmat daripada Allah Ta'ala. Hadirnya Islam yang menyelamatkan mereka daripada balah, terkorbannya jiwa, berlakunya peperangan sehingga tak gadah dah. Jadi baik, jadi molek. Tu dia. Lalu Nabi SAW sebut, kalau mu tengok banyak ikhtilaf, banyak balah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdi. Suruh kepada kita supaya mengikut. Mungkin rojak balik kepada sunnahku, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdi, iaitu sunnah khulafa ar-rasyidin, yakni yang diberi petunjuk kepada mereka itu khulafa ar-rasyidin. Adu 'alaiha bin nawajis, kamu kena pegang sungguh-sungguh, walaupun kamu terpaksa gigi gerham kamu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan kepada kamu, jauhkanlah kamu daripada melakukan perkara baru. Sesungguhnya perkara baru itu kullu bid'atin dhalalah, iaitu perkara tadi adalah bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat. Yakni Nabi marah kita melakukan perkara bid'ah. Bid'ah dalam agama, buat pandai-pandai dalam agama. Nabi tak ajar kita buat. Nabi tak suruh kita buat. Tak ada nas, tak ada dalil. Lalu tengoklah ada khilaf-khilaf. Contoh, orang kata, dah ustaz, kalau gitu tak betul. Orang kata tak boleh buat bid'ah. Buat tahlil ni bid'ah ustaz sebab Nabi tak ajar. Ada aja orang kata begitu. Ada dengar. Ada dengar. Ada dengar kan? Orang kata gitu. Baca Yasin pun bid'ah enggak ustaz. Malam Jumaat. Sebab Nabi tak suruh pun kita baca Yasin malam Jumaat. Aku nak tanya mu, Nabi suruh baca Quran kan? Betul tak? Allah Ta'ala suruh baca Quran kan? Dan Nabi tuntut kita suruh baca surah Yasin. Sebab surah Yasin jantung kepada Al-Quran. Ibu kepada Al-Quran. Jantung. Ibu Al-Quran, Fatihah. Dan Rasulullah suruh perbanyakkan baca surah Yasin. Rasulullah suruh kita baca surah Kahfi. Rasulullah suruh kita baca surah Al-Mulk. Tiap-tiap hari. Yasin tiap hari. Rasulullah amat tiap hari. Kita malam Jumaat tu pemujur, ulama kata tak disunatkan kita mengamalkan surah Yasin pada malam Jumaat. Nak suruh membaca surah Kahfi, rasa malah panjang. Nak dekat setengah juzuk, nak dekat sejuzuk. Tak. Ulama pun kata dah baca surah Yasin, nak suruh pendek sikit. Sekurang-kurangnya membaca juga seminggu sekali daripada mudah baca langsung. Ulama letak gitu. Bukan ulama kata wajib baca Yasin. Kalau tak lama dah ulama kata hukum dosa besar orang yang tak baca Yasin malam Jumaat. Ada ulama sebut gitu. Aku nak tanya, ada dah kita sebut gitu? Ada dah? Tak ada. Dah. Kenapa marah orang baca Yasin malam Jumaat? Ikut dia lah nak baca Yasin ke tak? Lepas tu, buat tahlil. Nabi doa kepada sahabat.
Raja tengok tak? Satu hadis Nabi. Ketika mana Nabi duduk lalu depan kubur. Tak? Nabi dengar orang nangis. Sahabat tengok mana tak jumpa. Lalu Nabi pergi. Tu, Nabi doa. Tak? Dan Nabi pun sebut. Selagi mana pohon tamar ni. Namanya pohon tamar tu. Tak? Hidup lagi itulah. Dia akan terus berzikir untuk orang yang duduk dalam kubur. Orang yang duduk dalam kubur. Dah. Nabi buat. Adakah bid'ah? Baca Quran bid'ah ke? Nabi doa untuk orang yang mati. Siapa dah? Siapa? Tu Nabi Ustaz. Kita ni bukan macam Nabi. Dah. Kita lebih lagi. Dah. Kita lebih lagi kena buat. Dah. Ada sahabat ibadat dia siang malam pagi petang. Siapa Nabi tegur? Tak, aku pun buat ibadat juga. Ni kau kahwin ke? Bukan bermakna buat ibadat nak kira. Tapi tahapmu sampai situ tak lebih dah. Nabi ni dia rasa. Memang dia mulia. Memang dia hebat. Tak, ada orang pula kata Nabi mulia sebab ada wahyu. Kalau dia tak mulia macam orang kampung kau. Tak betul lagu tu. Tak. Tu dia. Nabi memang insan yang paling mulia. Yang tidak ada tolak banding. Tak. Tu dia. Sebab Allah Ta'ala pilih dari azali lagi. Tak. Dari rumah mahfuz lagi. Allah Ta'ala cak dah. Inilah Nabi Muhammad. Kekasih aku. Yang akan bawa agama. Wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad. Mereka membawa rahmat kepada sekalian alam. Moga-moga kita mendapat rahmat yang ada pada Nabi SAW dan duduk pada diri kita insya-Allah. Baik. Tu kita sebut tadi. Baru kita masuk bulan hijrah. Orang akan tanya kita tentang hijrah. Hijrah macam mana yang kita nak? Nabi sebut dalam satu hadis, hijrah ni kita kena ada dalam diri kita jihadun wa niyah. Walakin jihadun wa niyah. Suruh kita ada jihad dan niat. Tak, suruh ada dalam diri kita jihad dan niat. Maka macam mana kita nak jihad, macam mana nak niat? Jihad bukan hanya perang. Kita nak perang dengan nafsu kita. Kita nak perang dengan nafsu kita. Kita ada nafsu tak? Ada. Nak perang dengan nafsu kita. Nak buat amal. Nak buat amal ibadah yang salah. Kita, kalau kita nak buat sesuatu, kita kena ingat. Setiap kita dah akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan setiap yang bernyawa akan merasai mati. Dan kita kena percaya, kita kena yakin. Apa yang kita bawa, yang kita buat atas dunia, ibadat yang kita laksanakan akan dinilai oleh Allah Ta'ala, akan menjadi habuan kita di akhirat kelak. Bayangkan kalau kita tak amal masa ni, macam mana kita nak bawa bekal kita ke akhirat kelak. Kita bersungguh-sungguh dalam bab dunia. Bukan kita marah, kita nak bekerja dunia, tak ada salah. Kalau kerja dunia boleh bawa kita ke akhirat. Kita kalau kita nak buat rumah, kita mesti ada tapak rumah ataupun kena ada tanah. Kalau rumah ada dah, tak, kita mesti kena beli. Tak, beli rumah orang ataupun rumah orang jual. Nak beli mesti kita kena bayar duit. Nak duit bukan ada setokol lalu, mesti kena kerja dulu. Betul tak? Kerja dulu nak dapatkan rumah mahligai kita. Ni kita buat amal ibadah. Rohani kita, hati kita nak mendapatkan syurga Allah, nak mendapatkan rahmat Allah, nak mendapatkan redha Allah. Kita pun kena bekalkan daripada awal. Kita dah tahu bila kita mati. Kita tahu. Ada orang tahu sini bila mati. Tak ada aku nak menutup kau nak belajar dengan dia. Kalau dia tahu bila nak mati. Tak, nak tengok kau aku bila mati aku nak tahu kau. Tak, kalau dok gadang buat beramal sebelum mati. Tak, sebab kita tak tahu bila kita mati. Ada sahabat kita semalam mati, ada sahabat kita tahun lepas mati, ada sahabat kita esok mati, ada sahabat kita lepas kuliah ni mati. Ya dah Ustaz, ya, sebab kita tak tahu bila kita mati.
Dan apabila kita dah tahu, kita kena ada bekalan siap-siap daripada awal. Kita kena siap awal-awal. Kalau kita tidak ada persiapan daripada awal, macam mana kita nak menegakkan rumah kita di syurga? Macam mana kita nak menegakkan redha Allah? Baik tu kita buat amal ibadat banyak macam mana pun, kita nak redha Allah. Redha Allah, rahmat Allah. Rahmat yang sangat-sangat besar. Ada orang berpuluh tahun dia buat ibadat, sembahyang, puasa, zakat, haji, buat segala perintah Allah. Tetapi Allah tak bagi rahmat dia, Allah Ta'ala tak redha dia. Akhirnya kehidupan dia ditukar balik 100% jadi jahat. Ada? Mati dalam keadaan kejahatan, mati dalam kufur pada Allah. Apa tak ada? Ada. Lepas tu kita buat amal ibadat, bukan hari ni je. Kita nak sampai kita mati. Kalau boleh kita mati dalam keadaan husnul khatimah, baik penyudahan. Kita mati dalam keadaan baik. Kita tak mau kita mati dalam keadaan kufur kepada Allah Ta'ala. Sebab kita pernah dengar cerita-cerita orang terdahulu. Akhirnya Allah Ta'ala balikkan hati mereka dan kufur kepada Allah Ta'ala. Lepas tu Nabi ajar kepada kita, suruh doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Cuma ada ulama tambah dan ada hadis yang lain, wa ala ta'adik. Allahumma ya libal qulub, ya muqallibal qulub, wahai yang membalik bolak-balik hati kami, sabbit qalbi, tetapkanlah diri kami, pegangan kami, hati kami, ala dinik, di atas agama kamu, iaitu agama Allah, wa ala ta'atik, dalam ketaatan. Supaya apa? Supaya kita tidak balik. Siapa akhirnya boleh buat amal, balik. Ada orang jahat pada permulaan, kita pun tengok menatang ni jahat, buruk, dok pakar, dok molek. Kita kata macam-macam, tapi satu masa dia dapat hidayah daripada Allah. Mungkin dia dengar daripada tok-tok guru, dia dengar nasihat daripada ustaz-ustaz. Akhirnya dia taubat 100%. Dia taubat, dia kembali kepada Allah. Tak sempat nak sembahyang, tak sempat nak amal ibadat, tak sempat nak buat satu perkara, tetapi niat dia, azam dia sungguh-sungguh nak bertaubat, nak kembali kepada Allah. Akhirnya dia mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam kebaikan. Dia jadi orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Orang yang paling hebat di sisi Allah Ta'ala daripada orang yang beribadat sepanjang masa tetapi tidak mendapat redha, akhirnya balik keluar kufur kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Allah Ta'ala dah tengok jasa mula berbada buat kerja untuk Islam, buat ibadat banyak mana. Allah Ta'ala nak tengok akhir kesudahan kamu apakah, baik ataupun buruk. Sebab tu Allah Ta'ala bagi amalan. Tadi saya sebut muqaddimah tadi, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Tak iman hari-hari sebut, bukan hari-hari, tiap kali Jumaat. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Ya ayuhan nas, ittaqullah. Suruh kita bertakwa kepada Allah. Tak khawatir sebut, saya berpesan kepada diri saya dan tuan-puan para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, supaya marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Kita dah aja dengar kan? Tak, supaya kita bertakwa. Apa makna takwa? Takwa meninggalkan segala larangan Allah, melaksanakan segala perintah Allah. Itu takwa. Ya. Ada orang Allah Ta'ala balikkan takwa dia, hilang takwa dia, takut. Sebab Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih, takwa dengan sebenar-benar. Tak
Tak mau main tak mau. Ikut sungguh-sungguh perintah Allah. Ikut Al-Quran, ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak ikut Al-Quran, ikut hadis, mestilah mengikut para ulama yang mengikut Al-Quran dan hadis. Baik. Apabila kamu ikut Al-Quran dan hadis, Nabi bagi ayat Allah Ta'ala bagi ayat sindiran kepada kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Allah Ta'ala kata, mu jangan mati kecuali dalam keadaan kamu Islam. Kalau mu mati selain daripada Islam, kufur, neraka lah tempatmu. Na'udzubillah. Dia tak mau. Dah Ustaz, orang kafir tu masuk neraka. Ustaz, aku tak nak kabur dia tu masuk neraka. Tetapi sekarang ni dia kufur, ahli neraka. Kalau dia mati masuk Islam, sebelum dia mati, dia adalah orang yang mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah, dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas kita kena ingat baik-baik. Tak wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati malaikat dalam keadaan kamu Islam, kamu jadi orang Muslim. Maka di sini Allah Ta'ala bagi amarah. Kalau mu nak mati juga, mati dalam keadaan Islam. Supaya apa? Mu akan selamat akhirat lagi. Tapi kalau mu mati kecuali selain daripada Islam, mu tak akan selamat. Tak akan selamat. Dah. Kita yakin kita mati dalam Islam, kita tak boleh nak jamin. Sebab syaitan musuh kita. Adu mubin. Seteru yang sangat nyata. Syaitan ni dia akan hasut kita. Wa'ma daripada kawan-kawan kita yang masih hidup, ataupun daripada saat kita sakaratul maut. Sakaratul maut ketika mana syaitan menyerupai mak ayah kita yang telah meninggal dunia. Yang akan merupai orang yang kita kasih yang telah meninggal dunia. Dia mari temu kita saat nazar. Dia kata, wahai Semek, ataupun wahai adalah agama yang sebenar adalah agama Yahudi. Agama sebenar adalah agama Nasrani. Selain daripada itu tidak betul. Dia mari nyupa mak ayah kita. Aku hak nyusul kamu ni. Tak, aku reda kalau mau beragama dengan Nasrani. Allah, kita saat tu sakaratul maut bah. Kita dah tahu. Nak tahu kena sakaratul maut, baru tahu. Tak, ni ulama cerita. Iblis ni yang akan rosak kita. Yang akan rosak siapa saat sakaratul maut. Dah orang Isya mati lalu Ustaz. Hidup sakaratul maut, masa sakaratul maut juga. Cuma masa mana wallahu a'lam kita dah sedar. Lepas tu kadang-kadang dia dengar. Lepas tu Nabi kata kalau nampak orang sakaratul maut, ulanglah di telinga dia, takut-takut dia dengar saat tu. Ulang apa dia? Syahadahkan dia. La ilaha illallah. Ulama sebut kalau hidup panjang sangat, dia kokak sebut Allah, Allah. Dia sebut nama Allah. Ada sahabat kita, saat ayah yang meninggal dunia, disebut la ilaha illallah, tidak ada nak sebut. Tak ada nak sebut. Macam panjang. Dia nyawa apa-apa. Lepas tu disebut Allah, Allah. Nampak macam gerak. Masa disebut Allah mungkin dengar. Mungkin disebut la ilaha illallah. Sebab nak bagi orang dengar tu. Nak bagi orang dia dengar. Sebab apa? Masa sakaratul maut, Iblis mari, syaitan mari nak kacau pada dia. Nak suruh rosak akidah tu. Alhamdulillah. Nampak macam bibir dia gerak. Lepas pada sebut Allah, Allah, baru nampak gerak. Asyik sebut la ilaha illallah, tak apa nak gerak. Sebab apa? Mungkin kita dengar dah sangat-sangat panjang.
Masa tu dah masa saat sakaratul maut, alhamdulillah dia nampak mata disebut. Bila nampak mata disebut, Allah Ta'ala pun tarik nyawa dia. Ketiga tu nampak senyum muka dia. Lepas tu antara tanda-tanda orang ahli syurga, dah dia ni dah ada panggil nampak cerah muka. Walaupun muka gelap, contohnya hitam gelegak, dah orang kata orang muka hitam. Tapi walaupun muka hitam, dia nampak berseri-seri saat dia meninggal dunia. Tu nak tengok orang yang Allah Ta'ala bagi kemuliaan. Dah saat sakaratul maut, kita dah tahu. Aku orang mengajar siang malam pagi petang sekalipun dah tahu mana keadaan. Lepas tu kita minta dengan Allah, kalau kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan dapat menyebut kalimah la ilaha illallah. Kita nak sebut kalimah la ilaha illallah. Kalau orang yang sempat sebut kalimah la ilaha illallah, dakhala jannah. Dakhala jannah. Direct masuk syurga. Tak payah isyak, tak payah apa dah. Tak payah hitung dah. Kenapa? Sebab di kalimah yang terakhir di syahadah, tauhid kepada Allah. Dakhala jannah. Ada seorang tok guru, kita dengar cerita. Dia ni masa kuliah, dia kata man akhir kalam, siapa-siapa yang akhir kalam ni dakhala dia menyebut la ilaha illallah, dakhala jannah. Dah tiap-tiap kali dia lepas kuliah dia sebut gitu. Dah bahasa siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah, dakhala jannah, masuk syurga. Dah sampai satu masa dia pun sebut, barang siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah, boleh mati. Dia dah sebut dakhala jannah, anak murid dia sambung, dia pesang. Tengah-tengah kuliah, akhirnya tengok dah nyawa dah. Belum ni dia dah sebut juga dakhala jannah, masuk dalam syurga. Tapi dia dah nak sebut. Hari tu disebut barang siapa yang di akhir kalam dia, akhir kalimah dia, kalimah la ilaha illallah, tak habis, jatuh lalu. Jatuh, mati. Belum ni dah sebut dakhala jannah, masuk syurga. Ni memang masuk syurga dulu lah. Dah la ilaha illallah, sebutin jelas tengah kuliah. Dah, kita dah tahu alam mati gitu sejak juga. Dah, tapi kita dah tahu kita mati kan. Kalau kita tahu mudah pula. Dah, mata aku tanya tadi, kalau awak mau tahu, dah aku nak tanya, nak belajar hati. Dah. Itulah antara kita sebut. Lepas kita kena muhasabah. Kita berjihad, iaitu berjihad awal nafsu kita ke arah kebaikan. Banyaklah amal ibadah. Lebih-lebih lagi kita duduk di penghujung akhir zaman. Banyak kecelaruan, banyak tipu helah dan sebagainya. Mestilah kita kena rojak kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah asas supaya apa, kita tidak tersesat, tidak terpesong daripada jalan yang sesat, jalan yang salah, supaya kita mendapat petunjuk daripada Allah dan dapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekadar dah untuk kesian kita pada pagi yang penuh berkah ini, apa yang baik datang daripada Allah dan apa yang kurang, yang lemah itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf banyak kalau ada salah silap, terkasar bahasa, ada gurau-gurau dok kena, ada masalah orang panggil ada kekurangan yang mana boleh menyebabkan tergurih hati dan sebagainya. Minta maaf banyak, mungkin daripada kesilapan saya, daripada kekurangan saya, daripada kejahilan saya, daripada nafsu yang jahat ini, supaya Allah Ta'ala baiki kita sama-sama insya-Allah. Baiki diri saya dan tuan-puan para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Moga-moga kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bertakwa dan mendapat rahmat dan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Untuk makluman tuan-puan, di luar sana kita ada tabun